Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia menonton MTA. Semoga tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat walafiat. Semoga tuan-tuan dapat menjalani ibadah puasa ini dengan penuh keimanan, penuh penghayatan supaya kita dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi bersama saya Salman Ahmad dalam program Taklim Tarbiyat Online, dan pada hari ini kami masih lagi membincangkan tentang ibadah puasa. Jadi dalam studio pada hari ini bersama kami Tuan Ainul Yakin Muhammad Zain dan Tuan Fuad Ahmad Nasir yang akan membantu kita untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan tentang ibadah puasa. Sebelum kita beralih kepada soalan-soalan yang akan dijawab oleh tuan-tuan balik kita, saya ingin membacakan nasihat daripada Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis. Ianya berbunyi, tentang kaitan antara Ramadan dan Al-Quran akan lebih jelas kepada kita apabila kita cuba melakukan usaha yang khusus dalam bulan ini untuk memperhatikan perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ramadan memperingatkan kepada kita, menekankan kepada kita untuk memperhatikan perintah-perintah di dalam Al-Quran dan menjadikan ia sebagai amalan kita dan menjadikan ianya sebahagian daripada kehidupan kita. Berteraskan pada pelajaran Al-Quran, Ramadan memperingatkan kita untuk mempertingkatkan diri kita dalam mengingati Allah, dan ianya dapat dicapai melalui ibadat kepada Allah dengan mendirikan solat secara khusyuk, tepat pada masanya, dan untuk meraih keredaan Allah Ta'ala. Begitu juga dengan solat-solat nafal dan dalam berzikir mengingati Allah. Kewajipan-kewajipan tersebut membuatkan diri kita dekat kepada Allah dan dia dekat dengan kita supaya tidak ada jarak yang memisahkan kita dengannya. Jadi berdasarkan nasihat ini, marilah kita sama-sama usaha untuk menjalani ibadah puasa kita. Bukan sahaja menahan lapar dan dahaga, tapi kita juga perlulah memperbanyakkan melawatkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan kita berusaha untuk memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kita terus ke ahli panel kita. Jadi ini soalan seterusnya. Kita semua tahu bahawa ada setengah ibu bapa yang menyuruh anak-anak mereka yang masih kecil berpuasa. Jadi kita tidak tahu bagaimana. Di sini soalan ingin mengetahui berapa umur yang diwajibkan untuk berpuasa. Silakan tuan. Bagus soalan itu juga. Sebelum ini pun kita dah terangkan, saya rasa Tuan Fuad pun dah terangkan perkara ini, iaitu syarat-syarat wajib berpuasa. Yang pertama yang di antaranya adalah dia itu adalah seorang yang baligh, cukup umur. Dia cukup umur, wajib dia berpuasa. Cukup umur maksudnya dia dah didatangi haid, ataupun seorang lelaki itu dah mendapat mimpi basah, itu dah mewajibkan dia melaksanakan ibadah puasa. Maksudnya dia dah baligh. Berkenaan dengan anak-anak, tadi memang tidak ada kewajipan untuk anak-anak, tetapi sekadar untuk kita memberikan tarbiyah. Boleh saja kita, kalau anak tu 7 tahun ke 8 tahun ke, kita mungkin boleh menyuruh dia sebagai tarbiyat, berpuasa untuk beberapa jam, kemudian meningkatkan sedikit. Kalau umur dia dah meningkat 10 tahun, kita boleh untuk dia puasa penuh 1 hari dalam sebulan tu, ataupun 2-3 hari dalam sebulan tu. Jadi jangan dipaksakan, kerana hukum wajib puasa itu adalah bagi mereka yang, di antaranya adalah bagi mereka yang sudah baligh, yang sudah cukup umur, yang dah dapat membezakan yang buruk dan yang baik, yang dapat mengetahui apa fadilat-fadilat daripada puasa itu. Kalau budak kecil itu dia tidak tahu apa-apa. Jadi kita tidak perlu memaksakan. Tapi sekadar tadbiat kita boleh saja untuk menyuruh dia solat, puasa beberapa jam ataupun beberapa hari dalam sebulan. Ingin saya tambah sedikit tentang umur ni. Di mana memang tidak ada dijelaskan di mana-mana pun umur yang tepat untuk memulakan ibadah puasa. Tetapi seperti mana dijelaskan tadi, umur yang baligh, dan
berkenaan dengan balighnya anak seseorang anak itu dah baligh, itu kita juga harus lihat tentang tahap kesihatan dia. Walaupun dia dah baligh, tetapi kerana kalau di Malaysia sendiri kita lihat keadaan di Asia terutamanya, di Malaysia, di Indonesia dan sebagainya, anak-anak yang baligh tu kadang-kadang kelihatan tak seperti usianya. Maksudnya nampak lemah daripada segi pembesarannya. Jadi kalau menurut Khalifatul Masih yang kedua, walaupun seseorang itu, anak itu dah mencapai usia baligh, mungkin dalam usia, kalau di sekitar India sana mungkin 13, 14 ataupun lebih awal daripada itu. Dan kalau di sini di kawasan kita mungkin sekitar umur 14, 15 baru baligh. Tapi kalau badannya masih lemah, maka mulakan belajar puasa itu daripada usia 15 tahun. Ini daripada khalifah yang kedua. Dan daripada usia yang berumur 18 tahun, maka dia sudah boleh mula secara penuh, puasa penuh. Ini kalau menurut khalifah kita yang kedua tentang usia yang patut bermula puasa. Jadi memang betul tadi baligh, terutamanya perlu baligh. Tetapi syaratnya juga kalau anak yang baligh itu tadi yang baru mencecah usia 13-14 tahun, badannya lemah, dia termasuk dalam kategori sakit itu tadi. Jadi dia belum diwajibkan. Kalau pembesarannya dah sempurna, seperti umur 15 dan 18 tahun yang betul-betul sempurna, barulah wajibkan berpuasa. Itu daripada petikan daripada khalifah kita yang kedua. Alhamdulillah tuan. Jadi saya ke soalan yang seterusnya. Bagaimana hukum wanita menyusukan anak, wanita hamil dan pelajar? Adakah mereka wajib berpuasa? Silakan tuan. Berkenaan dengan perkara ini untuk wanita hamil dan wanita yang menyusukan, memang banyak perbincangan yang dah dilakukan. Tapi kita melihat kerana wanita hamil ini juga, dia bukan saja dia harus memberikan makanan untuk diri dia, malah dia harus juga memberikan makanan untuk anak yang ada dalam kandungannya. Jadi ini akan lebih, mudaratnya akan lebih banyak kalau dia berpuasa. Sebab itulah syariat membenarkan mereka yang hamil ini untuk tidak berpuasa. Kita tidak tahu keadaan yang di dalam perut. Mungkin sang ibu tu mengatakan, alah tak apalah saya kuat. Tapi dia tidak tahu apa yang dikandung ni di dalamnya. Bagaimana pembesaran anak yang dalam kandungannya itu. Jadi sebab itulah syariat, seperti yang saya katakan, syariat membenarkan wanita hamil ini untuk tidak berpuasa supaya tidak membantutkan pembesaran anak dalam kandungannya dan tidak membahayakan, bukan untuk diri anak dalam kandungannya, tapi boleh membahayakan untuk diri ni yang sedang hamil tu. Kerana orang yang hamil dia memerlukan banyak tenaga, memerlukan banyak makanan. Jadi lebih baik orang seperti itu tidak berpuasa. Begitu juga dengan wanita yang menyusukan anak. Kerana kita tahu susu ibu itu merupakan nutrisi yang paling diperlukan untuk bayi yang baru lahir. Dan kalau ibu yang menyusukan anak tidak makan, maka dia tidak akan dapat zat yang mencukupi. Maksudnya susu yang banyak itu yang boleh dapat disalurkan kepada anaknya, boleh membantutkan penambahan susu di dalam badannya. Jadi ini juga syariat membenarkan supaya orang seperti ini tidak berpuasa. Orang yang menyusukan, wanita yang menyusukan anak untuk tidak berpuasa. Kemudian seorang pelajar pula. Seorang pelajar pula, kita tahu ya, kalau seorang pelajar itu apalagi dia dalam keadaan nak menghadapi peperiksaan di kolej, di sekolahnya, dan dia memerah tenaganya. Sampai lewat malam dia harus belajar. Kemungkinan kalau dalam keadaan itu pun dia tetap berpuasa juga dan akan memudaratkan dia jatuh sakit, dia pingsan, yang kemungkinan dia boleh mendapat satu penyakit yang dia tak boleh puasa untuk semua hidupnya. Kan itu merugikan dia. Jadi daripada dia memaksakan dirinya, pelajar itu tadi, dia boleh saja membuka puasa. Dia tak perlu berpuasa, terutamanya pelajar-pelajar yang menghadapi peperiksaan. Peperiksaan yang di mana memerlukan tenaga yang banyak untuk dia membuat ulang kaji. Jadi syariat juga membenarkan
pelajar-pelajar untuk tidak berpuasa. Kerana ditakuti kalau sekiranya dia berpuasa waktu itu dan dia jatuh sakit yang untuk mendapat satu penyakit yang kekal, sehingga kan dia tidak dapat berpuasa di hari-hari yang lain di masa mendatang. Dia mahrum dari ibadat puasa di masa mendatang. Jadi untuk menyelamatkan dia untuk tidak berpuasa di masa akan datang, lebih baiklah dia tidak berpuasa di waktu dia sedang menghadapi peperiksaan. Misalnya kata waktu tu dia tinggalkan puasa dia, itu diperbolehkan kerana dia boleh gantikan puasa yang dia tinggalkan. Tetapi kalau hari itu dia tetap berpuasa dan dia jatuh sakit, yang sakit itu merupakan sakit yang kekal, itu akan merugikan dia seumur hidup. Dia tidak boleh berpuasa. Jadi lebih baik waktu itu dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, tinggalkan puasa itu dan hadapilah peperiksaan itu dengan sebaiknya, dan dia boleh gantikan puasa yang ditinggalkan itu di hari yang lain seperti mana juga yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi 3 kategori tadi untuk orang wanita hamil, wanita yang menyusukan dan student ataupun pelajar yang sedang menghadapi ujian, mereka diperbolehkan untuk meninggalkan ibadat puasa dan boleh digantikan di hari yang lain, insya-Allah. Kategori sakit. Ya, dia jatuh dalam kategori sakit. Insya-Allah. Okey, jazakumullah tuan. Jadi saya terus ke soalan seterusnya. Bolehkah seorang yang berpuasa itu menderma darah? Silakan tuan. Jadi berkenaan dengan soalan ini, bolehkah derma darah? Secara ringkasnya, boleh menderma darah kerana sesuatu yang keluar dari badan kita tidak membatalkan puasa, tetapi sesuatu yang masuk ke dalam badan kita itulah yang membatalkan puasa. Jadi kalau untuk menderma darah ke ataupun untuk buat test ke, boleh sahaja tidak membatalkan puasa, tetapi kalau sahaja selepas menderma darah itu ada simptom seperti kita menjadi lemah sangat, jadi sakitlah, boleh sahaja kita berbuka puasa dan gantikan puasa kita pada hari lain. Menderma darah tidak membatalkan puasa, tetapi kalau akibat derma darah itu kita menjadi lemah, sakit, maka sebaiknya kita buka puasa dan kita gantikan puasa itu pada hari yang lain. Jadi soalan yang seterusnya, ini berkaitan dengan solat tarawih tuan. Bagaimana solat tarawih bermula dalam Islam? Adakah dari amalan Rasulullah SAW? Silakan tuan. Saya jawab. Boleh teruskan. Sedikit sebelum beliau jawab, mungkin nanti beliau akan tambah. Bila dia bermula? Sebenarnya di zaman Rasulullah SAW itu, ketika masuknya bulan Ramadan, Rasulullah SAW memang ada mengerjakan solat waktu malam ini. Itu solat yang sekarang dikenali dengan solat tarawih. Tetapi hari pertama Rasulullah SAW kerjakan bila sahabat-sahabat melihat, ini pun saya dah terangkan sebelumnya, tapi tak salahnya saya terangkan sekali lagi. Bila sahabat-sahabat melihat Rasulullah SAW solat di masjid, mereka pun mula ikut. Beberapa orang sahabat ikut berjemaah bersama Rasulullah SAW. Malam kedua, itu juga terjadi. Malah lebih ramai sahabat datang. Dan malam ketiga Rasulullah SAW tak datang lagi untuk berjemaah di masjid. Jadi kerana apa? Kerana Rasulullah SAW khawatir nanti umat beliau menyangka bahawa solat tarawih ini juga merupakan solat yang fardu, solat yang wajib dilaksanakan. Kalau ditinggalkan berdosa. Jadi sebab itulah Rasulullah SAW tak datang ke masjid lagi supaya menghilangkan rasa khawatir beliau itu. Beliau tidak mahu sahabat-sahabat menyangka bahawa ini merupakan solat yang wajib dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan ini. Nah, sekarang ini bagaimana bentuk solat tarawih yang sekarang ada dalam zaman kita sekarang? Sejak bila dia bermula? Ianya bermula di zaman Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, di mana kita tahu ya, sejak Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu banyak sahabat-sahabat dah mula melaksanakan pekerjaan-pekerjaan peribadi mereka. Mereka tidak boleh, ada di antara mereka yang tidak mampu untuk bangun waktu tahajud di sepertiga malam. Jadi untuk memudahkan orang-orang seperti ini, beliau telah melaksanakan satu cara di mana sahabat-sahabat ataupun orang-orang Islam boleh datang ke masjid, solat berjemaah bersama-sama, dan itulah bermulanya solat tarawih di bulan Ramadan ini, yang sekarang kita lihat di zaman kita dilaksanakan, dan kita pun melaksanakannya. Itulah permulaan
solat tarawih itu. Jadi solat secara berjemaah yang sekarang kita lihat ini di zaman kita ini adalah dimulakan daripada Hazrat Umar radhiyallahu taala. Mungkin tuan ada tambahan. Sedikit saja tambahan seperti mana dijelaskan tadi tentang ketika Hazrat Umar melihat peristiwa di mana sahabat yang bekerja sepanjang hari kemudian susah bangun tahajud, mereka solat bersendirian di di masjid bersendiri-sendiri pada awalnya, kemudian Hazrat Umar radhiyallahu anhu mencadangkan supaya seorang sahabat menjadi imam memimpin mereka solat tarawih. Jadi di dalam sabda itu juga ketika Hazrat Umar berkata demikian, kemudian bila telah berjalan solat tarawih itu, Hazrat Umar mengatakan dia sangat gembira kerana telah melakukan persiapan seperti ini untuk sahabat-sahabat yang susah bangun tahajud. Tetapi ada yang satu perkara yang kita harus ingat di dalam sabda itu juga, ketika itu Hazrat Umar, ketika beliau katakan beliau gembira dengan pemandangan itu di mana sahabat itu solat tarawih berjemaah, beliau katakan tetapi lebih afdal kalau seseorang itu bangun solat tahajud, untuk mengerjakan solat tahajud, itulah yang lebih afdal. Ini yang diucapkan juga oleh Hazrat Umar radhiyallahu anhu ketika beliau setelah melakukan persiapan itu tadi. Jadi memang kita dianjurkan solat tarawih, tidak salah, tetapi yang lebih baik itu adalah solat tahajud juga. Seperti mana di dalam Al-Quran dijelaskan fatahajjad bihi nafilatan lak, iaitu solat tahajud itu disebutkan di dalam Al-Quran secara khusus. Memang seperti mana sebelum ini saya katakan juga, tarawih itu adalah sebagai ganti. Sebenarnya bukanlah ganti secara menyeluruh solat tahajud itu, cuma kerana dia diawalkan waktunya, tetapi darjat tentang solat tahajud itu tidak boleh menandingi solat tarawih yang diawalkan waktunya. Itu hanyalah satu persiapan untuk memudahkan sahabat waktu itu yang bekerja sepanjang hari kepenatan, tak boleh bangun tahajud. Ini untuk kemudahan mereka. Dan tidak salah juga untuk kita katakan yang sedang amalkan pada waktu ini, mereka juga tak perlu melaksanakan. Tidak. Yang ingin melaksanakan, silakan. Tidak ada larangan. Tidak ada katakan di sini, oh kerana Hazrat Umar katakan tahajud itu lebih baik, maka kita tak perlu melaksanakan tarawih. Tidak. Itu terpulang pada masing-masing. Kalau ingin amalkan tarawih, ingin menghidupkan malam Ramadan ini untuk memperbanyakkan ibadah, itu lebih bagus. Tidak ada salahnya di situ. Jazakumullah tuan. Jadi itu saja soalan pada hari ini. Alhamdulillah, itu saja perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat untuk kita semua. Banyak pengetahuan yang kita peroleh. Alhamdulillah. Semoga kita selamat menjalani ibadah puasa kita. Kita dapat memperbanyakkan lagi ibadat kita supaya dapat keredaan daripada Allah SWT. InsyaAllah. Jadi tidak lupa juga dalam video yang akan datang, kita akan membuat satu tutorial video tentang cara-cara melaksanakan solat Id. Nantikan video tersebut. Jadi itu saja. Demikianlah daripada saya Salman Ahmad dan kru MT yang lain mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah sana jazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.